السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, عن النضر بن شيبان رضي الله عنه قال: لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن قلت: حدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada An-Nadhr bin Syaiban radhiyallahu anhu, kata dia, laqitu Aba Salamah bin Abdul Rahman. An-Nadhr bin Syaiban, dia kata, aku jumpa dengan Aba Salamah. Aba Salamah ataupun nama sebenar dia Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aba Salamah adalah kunyah ataupun gelaran kepada Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf. Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf, dia bukan sahabat. Dia ni daripada kalangan tabi'in, iaitu generasi yang tak dan jumpa Nabi. Mereka cuma dan jumpa sahabat Nabi. Maka Abu Salamah ini ialah anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf itu sahabat Nabi. Abdul Rahman bin Auf satu orang hebat, tuan-tuan. Dia sebelum masuk Islam, nama betul dia Abdul Ka'bah. Nama Abdul Rahman bin Auf sebelum dia masuk Islam ialah Abdul Ka'bah. Satu orang yang masuk dalam Al-Asharah, 10 orang yang diberi khabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga terjamin. Satu orang yang termasuk dalam kumpulan sahabat yang disuruh hijrah oleh Nabi ke Habsyah. Apabila orang Islam di Makkah teruk kena tindah pada zaman awal Islam, Nabi SAW suruh sekumpulan sahabat untuk nak redakan keadaan ni. Teruk sangat kena tindah. Untuk nak redakan keadaan, Nabi suruh sekumpulan sahabat hijrah ke Habsyah. Kerana raja yang memerintah Habsyah pada masa tu nama dia An-Najashi. Dia ni satu pemerintah besar, raja besar yang beragama Nasrani, dan dia Nasrani betul.
Nasrani yang beriman dengan kitab Injil. Dan kita dah cerita baru ni di masjid Taman Sa'adun, Pulau Pinang, apabila mereka hijrah ke Habsyah, hijrah mereka disusuli oleh sekumpulan orang daripada kapiak Quraisy Makkah. Mereka sampai, mereka jumpa Raja Najasyi, mereka beritahu kepada Najasyi, mereka kata ada sekumpulan orang daripada negeri kami Makkah yang kerja mereka di Makkah ini tidak lain melainkan pecah belah masyarakat kami, dan mereka sudah sampai di negeri tuanku. Mereka beritahu dekat Najasyi, dan mereka minta supaya Najasyi ambil tindakan kepada sahabat Nabi ini. Direngkahkan cerita, apabila mereka dibawa, sahabat-sahabat Nabi ini termasuk Abdul Rahman bin Auf, dibawa ke depan Najasyi. Najasyi tanya mereka beberapa soalan. Jawapan yang mereka bagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Najasyi masuk Islam. Bila Najasyi tanya tentang Muhammad, siapa Muhammad ni, mereka cerita Muhammad ni bagian-bagian orang, Muhammad ni sifat peribadi dia macam ni dan sebagainya. Akhirnya Najasyi turun daripada takhta kerajaan dia turun mai di bawah, dia terus mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam. Terkejut kapiak Quraisy, Amru bin Al-As yang dihantar oleh kapiak Quraisy pada masa itu terkejut. Lain tujuan mereka, lain jadinya. Mereka bertujuan nak menghasut Najasyi supaya bertindak ke atas sahabat Nabi. Tiba-tiba Najasyi masuk Islam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, Najasyi kata apa? Dia kata, kalau tidak kerana aku disibukkan dengan hal memerintah negeri ini, la ataituh, dia kata aku akan mendatangi Muhammad di Mekah, dan aku akan ambil tugas tolong bawa kasut Muhammad ini, dan aku akan menyediakan air untuk Muhammad berwuduk. Dia kata, satu raja besar yang memerintah Habsyah, yang kenalan dia adalah raja-raja, tiba-tiba masuk Islam, tiba-tiba bagi tahu kesanggupan dia untuk pergi jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rombongan itu, selain daripada Ja'far bin Abi Talib, pak penakan Nabi, juga bersama dengan kumpulan itu ialah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, kalau kita baca cerita dia, dia tak ada cerita lain melainkan cerita dia orang kaya. Abdul Rahman bin Auf ini bukan sahaja kaya, bahkan dia dermawan. Abdul Rahman bin Auf, apabila dia ikut Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah, selepas hijrah ke Habsyah, balik semula ke Mekah, ikut Nabi hijrah ke Madinah. Bila dia sampai di Madinah, dia telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi', satu orang Ansar, orang Madinah. Sa'ad bin Rabi' orang kaya Madinah. Sa'ad bin Rabi' kata dekat Abdul Rahman bin Auf, dia kata, ya Abdul Rahman, oleh kerana Nabi sudah jadikan kita bersaudara, setengah daripada harta aku bagi ke hang. Isteri aku ada ni, dia kata, hang tunjuk aja hang mau hak mana, aku cerai dan aku bagi ke hang. Abdul Rahman bin Auf, dia tak mau semua tu. Dia kata kepada Sa'ad bin Rabi', dia kata, aku pernah jadi kaya di Mekah, aku tinggal kekayaan itu kerana ikut Muhammad ke sini. Bukan itu yang aku cari. Tunjuk dekat aku di mana tempat perniagaan di Madinah ini. Sa'ad bin Rabi' pun tunjuk, di sini suk, di sini pasar, tempat orang menjaga. Terima kasih. Itu aja dia nak tahu. Bermula daripada hari pertama dia masuk ke suk, dia masuk ke pasar itu, dalam sekejap masa Abdul Rahman bin Auf sudah menempa kekayaan yang cukup besar di Madinah. Muslimin dan muslimat yang
Yang dirahmati Allah sekalian, Abdul Rahman bin Auf adalah satu orang yang Allah bagi ke dia sangat pandai buat menyaga, dan dia buat menyaga jadi semua. Selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluarkan biaya, dia jadi sponsor besar kepada ummahatul mukminin, kepada isteri-isteri Nabi yang nak pergi buat haji di Makkah. Semua isteri Nabi yang nak pergi ke Mekah buat haji dibiayai oleh dia dan dinaungi dan dijamin keamanan oleh dia. Kayanya Abdul Rahman bin Auf ini. Segala perbekalan, segala benda yang diperlukan untuk musafir daripada Madinah nak pergi ke Mekah untuk buat haji, dia tanggung semua, dan dia menyediakan pasukan untuk mengawal isteri-isteri Nabi ketika mereka nak pergi ke Mekah untuk nak buat haji. Dan dia juga satu orang yang dikenali seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, dia juga satu rajulun baka, satu orang laki-laki yang mudah menangis. Dia buat kenuri bagi makan sahabat-sahabat Nabi yang miskin, dia menangis. Bila orang tanya dia, "Ya Abdul Rahman, pasal apa kamu menangis?" Dia kata, "Aku tak boleh lupa satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair." Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair dia anak tunggal. Dia anak kepada ibu bapa yang kaya raya di Mekah. Dia masuk Islam, mak bapa dia bagi warning dekat dia, "Wahai Mus'ab, kalau sekiranya kamu terus dengan keputusan kamu untuk masuk Islam, kamu tak akan rasa duit kami, walau sikit pun kamu tak akan rasa." Dia kata, "Tak apa, aku nak rasa keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala." Dia tinggal kekayaan gedung menyaga mak bapak dia di Makkah. Dia mai ke Madinah. Sampai satu hari Nabi duduk di Masjid Nabawi, Mus'ab masuk, Nabi menangis. Pasal apa? Melihatkan susahnya Mus'ab ini dengan pakaian jubah yang bertampung. Nabi menangis. Sahabat tanya, "Pasal apa ya Rasulullah?" Nabi kata, "Macam mana aku tak menangis? Satu orang manusia yang hidupnya diselimuti kekayaan, satu orang yang makan tak dan habis, orang angkat pinggan bawa mai hidangan baru, satu orang yang tidak pernah rasa susah daripada hari beranak, tiba-tiba boleh tinggal semua tu kerana nak cari keredaan Allah." Nabi kata, "Macam mana aku tak sedih?" Ini Mus'ab bin Umair. Abdul Rahman bin Auf dalam dia buat kenuri jamu orang, dia teringat ke Mus'ab. Dia teringatkan Mus'ab. Dia kata, "Macam mana aku tak menangis? Aku teringat kepada Mus'ab, satu orang kaya, anak orang kaya, meninggalkan kekayaan dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari mati Mus'ab bin Umair, kain kapan pun tak ada." Menangis Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, "Macam mana aku tak menangis? Aku ingat Nabi SAW. Nabi mati, Nabi wafat, Nabi meninggalkan keluarga dia dalam keadaan keluarga tidak pernah makan daging dan roti gandum kenyang untuk satu hari. Isteri dan anak Nabi yang Nabi tinggal semasa Nabi wafat tu, mereka tidak pernah kenyang makan roti gandum dengan daging untuk satu hari. Tidak pernah rasa kenyang makan benda ni, makan ala kadar sahaja." Menangis Abdul Rahman bin Auf ini. Hebatnya dia ni sampai Umar Al-Khattab, waktu dia dekat nak meninggal, lepas dia kena tikam masa sembahyang subuh tu, masa dia dekat nak meninggal, dia pesan kepada orang-orang semua, dia kata, "Pastikan Abdul Rahman bin Auf menjadi salah seorang daripada syura yang duduk di dalam mesyuarat yang nak menentukan khalifah selepas aku." Dia sebut nama Abdul Rahman bin Auf. Hebatnya Abdul Rahman bin Auf ini. Sebelum mati Abdul Rahman bin Auf ini, dia mati umur 75. Sebelum dia mati, Aisyah radhiyallahu anha pergi jumpa dia. Aisyah offer dekat Abdul Rahman bin Auf ini, mengenangkan jasa dia, mengenangkan pengorbanan dia, mengenangkan segala-gala yang dia pernah buat untuk Islam. Dia di antara 7 orang awal masuk Islam, Abdul Rahman bin Auf ini. Aisyah offer dekat dia. Aisyah kata, "Ya Abdul Rahman, kalau kamu meninggal, satu tempat untuk kamu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar." Aisyah kata, "Boleh masuk seorang lagi." Pasal rumah tu, makam Nabi itu rumah Aisyah, maka nak simpan situ mesti dapat perkenan Aisyah. Aisyah offer dekat Abdul Rahman bin Auf, satu tempat untuk kamu
bersama dengan Nabi, dengan Abu Bakar bapa aku, dan Umar sahabat-sahabat mereka. Kata apa Abdul Rahman bin Auf? Dia kata, bukan aku yang layak di situ. Dia kata, berasa dia tak layak nak duduk sama dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar tu, berasa tak layak dia ni. Hebatnya Abdul Rahman bin Auf ini. Hadis yang kita baca ni nak cerita anak dia Abu Salamah, ataupun nama sebenar dia Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf. Ditanya oleh satu tabi'in yang bernama An-Nadar. Dia kata, ya Abu Salamah, cuba cerita mai dekat aku, hadisni an syai'in sami'tahu min abika sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An-Nadar kata dekat dia, dekat anak Abdul Rahman bin Auf ni, cerita mai dekat aku apa-apa hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi, daripada bapa kamu, yang bapa kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, tentang bulan Ramadan. Begitu. Qala, kata Abdullah anak Abdul Rahman bin Auf ini, na'am, dia kata ya, ada satu. Haddatsani abi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Dia kata, bapa aku ada cerita kepada aku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innallaha azza wa jal farada siyam Ramadan. Nabi kata, Allah azza wa jal telah memfardukan puasa dalam bulan Ramadan. Wasanantu qiyamah. Nabi kata, manakala aku mensunnahkan untuk qiyam pada malamnya. Allah perintahkan kita puasa bulan Ramadan. Hadu buat qiyam. Qiyam kita kata qiyamul lail, qiyamul lail. Qiyam ni maknanya bangkit berdiri untuk sembahyang sunat. Itu dia panggil qiyam. Nabi SAW kata apa? Puasa siang Ramadan itu Allah fardukan. Nabi kata, tapi Nabi kata aku telah mensunnahkan malam Ramadan itu dibuat qiyam. Maka kita mengambil bahagian di dalam sembahyang tarawih, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja Nabi buat, bahkan Nabi kata wasanantu qiyamahu, dan aku mensunnahkan qiyam, yakni sembahyang sunat pada malam Ramadan itu. Faman samahu wa qamahu ihtisabah. Nabi kata, bang siapa yang siangnya puasa dan pada sebelah malamnya qiyam, sembahyang sunat bagi banyak, kharaja minaz dzunub ka yaumi waladathu ummuh. Nabi kata, kalau dia buat tu ihtisabah, kerana mengharapkan hisab pahala daripada Allah, bukan ada kerana lain. Dia duk tak sabar nak tunggu mai Ramadan ni nak semayang tarawih. Dia duk tak sabar nak tunggu mai Ramadan ni pasal dia nak melipat gandakan tahajud dia. Dia duk tak sabar nak tunggu Ramadan mai ni pasal dia nak memperbanyakkan ibadat malam dia. Kalau dia buat semua tu ihtisabah, satu aja, pasal dia mengharapkan hisab pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu, Nabi kata kharaja minaz dzunub. Balasan yang Tuhan bagi dekat dia bila habis Ramadan apa dia? Dia keluar daripada dosa-dosa dia. Kayaumi waladathu ummuh. Bersih dia macam mana hari dia baru beranak daripada perut mak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan nak main tak sampai 2 minggu dah lagi. Manfaatkan Ramadan itu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan faji'tu faqumtu khalfa qala wa ja'a rajul faqama ila janbi thumma ja'a akhar hatta kunna rahtan falamma ahassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna khalfa tajawwaza fi salat ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا قال فلما أصبحنا قال قمنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
فذاك الذي حملني على الذي صنعته. قال ثم أخذ يواصل وذاك في آخر الشهر. قال أنس فأخذ رجال يواصلون من أصحابه. قال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو مد للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW pada malam bulan Ramadan Nabi sembahyang sunat malam. Dan kita semua dah tahu cerita ni berulang-ulang orang abang. Nabi dia tidak himpun orang untuk buat tarawih. Nabi dia sembahyang dia ya. Orang mai ikut. Ini cerita dalam hadis ni. Dia kata Nabi SAW yusalli fi Ramadan. Bila mai bulan Ramadan Nabi pergi sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat Ramadan dalam bulan Ramadan. Faji'tu, Anas kata aku tengok Nabi sembahyang, aku mai join. Anas bin Malik dia khadam Nabi, so dia all the time dia ada keliling kelalang Nabi. Bila tengok Nabi sembahyang dia pun solat masuk, dia pun pergi join Nabi sembahyang. Faqumtu khalfah, aku duduk belakang Nabi, aku takbir ikut Nabi, berimam dengan Nabi. Waja'a rajul, dia kata nampak satu orang mai tengok, ni Nabi sembahyang apa, ni Anas duk ikut ni sembahyang apa, dia pun mai Allahu Akbar, seorang lagi join. Faqama ila janbi, dia mai berdiri di sebelah Anas. Summa ja'a akhar, lepas tu mai seorang lagi, lepas tu mai seorang lagi, lepas tu mai seorang lagi. Tengok Nabi sembahyang, ada orang duk ikut, pakat nak ikut. Sehinggalah dia kata Anas hatta kunna rahtan, sampai bilangan lebih kurang 10 orang dah duk ada. Falamma ahassa Rasul sallallahu alaihi wasallam anna khalfah, Nabi tengah sembahyang dia rasa macam belakang makin ramai. Ahassa, rasa Nabi macam ada orang duk ikut belakang. Tajawwaza fi salah, Nabi speed sembahyang dia. Dia bagi cepat. Tajawwaza maksudnya ringkas. Nabi mempercepatkan sembahyang dia. Summa qama fadakhala manzilah. Habis 2 rakaat Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cepih Nabi balik rumah. Nabi SAW ni pasal apa tuan-tuan? Dia tak mau menyusahkan umat dia. Nabi itu nak buat ibadat, tapi Nabi tak mau 2 sebab. Yang pertama, tak mau saat lagi bila orang pakai ikut, malam esok makin ramai, malam lusa makin ramai, Nabi takut kut pasal zaman tu syariat duk turun, Quran duk turun, takut kut turun perintah sembahyang tarawih itu fardu. Nabi takut benda tu difardukan dan menyusahkan umat dia. Tentu kalau kita tengok dalam hadis Muslim, Nabi SAW, Aisyah kata satu hari keluar daripada rumah Aisyah dengan muka yang ceria. Tiba-tiba saat Nabi balik mai dalam keadaan muka dalam ketakutan. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tadi masa nak keluar muka nampak ceria, pasal apa ni balik mai muka nampak takut? Nabi menangis. Nabi kata apa? Nabi kata aku dah buat silap. Silap apa? Tadi ni masa aku pergi ke Kaabah nak semayang, tiba-tiba aku berpeluang masuk di dalam Kaabah semayang. Nabi kata aku takut saat lagi umat aku berebut-rebut sehingga menyusahkan mereka kerana nak masuk semayang di dalam Kaabah. Sedangkan semayang dalam Kaabah, dalam petak Kaabah dengan di luar tak ada beza apa. Nabi kata aku takut ni umat aku ni saat lagi oleh kerana dengar kata Nabi buat, dia pakat nak buat. Dengan kerana tu aku takut menjadi satu susah kepada umat aku. Kerana tu Nabi menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama hal dengan semayang tarawih. Nabi semayang seorang-seorang, dia tak ajak siapa pun, dia tak ajak Sayyidina Abu Bakar, dia tak ajak Sayyidina Umar, dia tak ajak siapa pun. Dia nak beribadat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi mensunnahkan qiyam pada malam Ramadan.
Tiba-tiba Anas ikut, tiba-tiba mai orang yang kedua ikut, tiba-tiba makin ramai mai duk ikut. Nabi bila sedang ramai orang ikut, faqama, Nabi bangkit berdiri, fadakhala manzilah, lompat masuk dalam rumah dia. Dia tak mau benda tu menjadi ikutan ramai, dan dia tak mau Allah memfardukan sembahyang yang sunat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila dia masuk dalam, Anas kata fasalla salatan lam yusalliha indana, dia masuk dia semayang di dalam rumah dia tak macam yang dia semayang tadi dengan kami. Nabi semayang tadi bila ramai orang ikut, Nabi bagi cepat. Bila Nabi masuk dalam rumah, dia semayang seorang, dia drag bagi panjang. Nampak? Itu Nabi. Kita terbalik. Kita bila semayang sendiri, Fatihah saja. Bila main masjid, satu macam yang tarik. Kita ni, pasal apa? Pasal kita hati tak cantik. Hati kita tak cantik, ada ingat lagu nak tunjuk kau. Yang ni dia buat rosak. Nabi ni dah. Nabi ni bila dengan orang, dia bagi ringan. Ringan sembahyang dia. Ibadat dia ringan. Bila dia sendiri, dia buat bagi berat ibadat dia. Kata Anas bin Malik, bila Nabi masuklah rumah, dia semayang tak macam dia semayang dengan kami tadi. Ringan semayang tadi. Dalam rumah dia semayang cukup lambat. Falamma asbahna, pagi esok lepas semayang subuh, Anas kata dekat Nabi, ya Rasulullah, afatinta bina layla. Anas kata, ya Rasulullah, Tuan tahukah semalam kami semayang di belakang Tuan? Qala, Nabi kata na'am. Nabi kata ya, aku sedang hampa mai duk ikut di belakang. Fadzaka allazi hamalani ala allazi sana'tu. Pasal itulah dia kata yang aku lompat masuk dalam rumah. Aku tak mau hampa ikut aku ramai-ramai, takut sekali lagi Allah fardukan sembahyang yang sunat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Nabi SAW, ibadat dia hebat sekali, dan ingat nak menyusahkan sahabat tak ada sekali-kali. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, dia kata anin Nabi SAW qal la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan wala qumtuhu kullah wala adri karihat tazkiyah, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la budda min ghaflatin wa raqdah, atau kama qala, hadis riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abi Bakrah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan. Nabi kata jaga baik-baik, jangan siapa pun bila selesai bulan Ramadan pukul dada bagi tahu dekat orang semua, sumtu Ramadan, aku boleh komplit satu bulan Ramadan. Jangan ada siapa pun bila selesai puasa Ramadan komplit satu bulan piduk pukul dada, piduk abang kata aku alhamdulillah bulan puasa kali ini sebulan aku puasa, wala qumtuhu kullah, dan jangan piduk kata depan orang alhamdulillah sebulan Ramadan baru ni aku tahajud tak miss tiap-tiap malam. Jangan, Nabi kata. Jangan ada manusia, kalau diperluaskan maksud hadis ni, jangan ada manusia apabila dia buat ibadat dia piduk canangkan kehebatan ibadat dia. Itu maksud dia. Habis Ramadan pergi cakap besar alhamdulillah saya Ramadan kali ni puas hati sungguh, hidup cakap ke orang. Puasa memang cantik, sebulan ni bukan setakat puasa, saya alhamdulillah saya jaga mulut tak kata ke orang, saya jaga alhamdulillah saya puas hati, hidup cakap ke orang ni. Malam alhamdulillah tak percaya tanya bini saya, hebat, alhamdulillah duk golek kepala ni, alhamdulillah tu cantik, tapi sombong tu yang tak cantik. Alhamdulillah tiap-tiap malam without fail cakap orang putih. Dia, bila dia main act tu dia main orang putih. Dia kata alhamdulillah without fail satu bulan complete tahajud tak pernah tinggal. Tak percaya tanya bini. Bini dia menjadi saksi dia. Nabi SAW pernah beritahu macam tu di depan sahabat, dan apa yang Nabi abang ni didengari oleh sahabat, di antaranya Abi Bakrah radhiyallahu anhu.
Kata Abu Bakrah, dia kata wala adri karihat tazkiyah. Abu Bakrah kata, aku tak tahu pula pasal apa yang Nabi tak suka kepada tazkiyah. Tazkiyah, orang kata tazkiyatun nafs, suci hati. Abu Bakrah kata, aku pun tak faham juga pasal apa yang Nabi tak suka macam tu. Patutnya satu orang yang berjaya habiskan Ramadan 1 bulan, patutnya bagus. Patutnya satu orang yang sebulan Ramadan dia tak miss bangkit qiyam, sama ada tarawih ataupun tahajud dan sebagainya, 1 bulan dia boleh buat. Sepatutnya itu tazkiyah, itu satu benda bagus, dia sucikan hati dia. Tapi yang Nabi pergi bagi amaran, Nabi warning, jangan ada siapa di kalangan hampa ni yang bila habis Ramadan hidup beritahu dekat orang, kata saya alhamdulillah puasa tahun ni puas hati, saya alhamdulillah puasa tahun ni saya qiyam Ramadan pada tiap-tiap malam Ramadan, saya sembahyang tarawih tak miss, saya sembahyang tahajud tak miss. Pihabang macam tu Nabi tak bagi. Abu Bakrah kata, aku tak faham pasal apa lagu tu. Sepatutnya Nabi kena puji orang macam ni. Itu pikiran Abu Bakrah. Cuma dia kata au qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin Nabi kata macam tu la budda min ghaflah wa raqdah, ataupun mungkin Nabi kata lagu tu kerana Nabi tak mau orang-orang tu semua bila habis Ramadan depa jadi ghaflah, depa jadi lalai, depa rasa macam cukup dah dia buat lagu ni. Mungkin kerana tu kata Abu Bakar, Nabi tak mau orang-orang ni semua dia pulun sebulan Ramadan aja, 11 bulan lagi habis. Ada orang macam tu. Sebulan ni Masya Allah tuan-tuan, cukup hebat. Habis-habis Ramadan Quran pun dia lempar buang. Sebulan Ramadan dia khatam 2 kali. Quran dia khatam 2 kali. Habis-habis hari ni 1 Syawal raya, jumpa pula Quran Ramadan esok ni. Tak baca dah Quran ni. Ramadan 2 kali khatam, 3 kali khatam, berlumba pula. Telefon kawan, hang khatam lagi. Aku alhamdulillah pagi ni habis dah 1 round. Ini esok nak ni, saat lagi lepas Zuhur lagi start untuk pusingan yang kedua. Semangat dia di bulan Ramadan, 1 Syawal habis, terbarai habis semua, jumpa pula Ramadan baru nak tengok Quran. Nabi SAW mungkin la budda min ghaflah, tak dapat tidak. Nabi takut orang ni bila dia rasa dia buat okey dah, dia jadi ghaflah, dia jadi lalai dengan ibadat, wa raqdah, dan takut saat lagi dia ni jadi nak berehat banyak. Takut dia rasa aku okey dah, aku alhamdulillah haji pi dah, umrah selang setahun, dia duk rasa dia okey. Penyakit berasa okey ni sangat membahaya kepada sesiapa sahaja. Maka kata Abu Bakrah, mungkin itu sebab Nabi SAW tak suka manusia ni menyombong dengan ibadat yang dia buat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat.